Apa khabar semua? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam keluarga Malaysia. Baiklah, jom belajar Bahasa Melayu tahun 6, Sekolah Jenis Kebangsaan. Baiklah, kali ini kita akan belajar dalam tema yang ketujuh, iaitu Sains, Teknologi dan Inovasi. Dan kita akan belajar dalam unit yang ke-19, iaitu Sains dalam Kehidupan. Baiklah, jadi adik-adik dan juga rakan-rakan guru sekalian, bolehlah merujuk buku teks Bahasa Melayu tahun 6, Sekolah Jenis Kebangsaan KSSR Semakan 2017 pada muka surat 129. Baiklah, standard kandungan yang kita akan belajar kali ini ialah 2.1, iaitu asas membaca dan memahami. Seterusnya, standard pembelajaran pula yang kita akan belajar kali ini ialah 2.1.1, iaitu membaca, memahami dan mentafsir bahan sastra dan bahan bukan sastra. Baiklah, objektif pembelajaran yang kita ingin capai dalam pembelajaran kali ini ialah murid-murid, iaitu adik-adik sekalian, dapat menjawab pernyataan serta mentafsir petikan dengan betul. Baiklah, sebelum kita teruskan pembelajaran kita untuk kali ini, suka saya nak ingatkan mana-mana murid ataupun rakan-rakan guru yang belum like dan subscribe video ini. Jom like dan subscribe sekarang. Kenapa? Supaya anda semua tidak terlepas apabila saya menghasilkan video yang baharu. Baiklah, jom kita baca bersama-sama petikan yang bertajuk Berakhir Sudah Deritaku. Namaku Melur. Wajahku putih melepak, badanku kecil sahaja. Aku tinggal di suatu kejiranan yang sesak. Aku mempunyai jiran tetangga seperti Bidara, Kemboja dan Sena. Aku kecil dan rendah manakala jiran-jiranku besar dan tinggi. Pada setiap hari, kami akan berebut-rebut mendapatkan air, udara dan cahaya matahari. Namun begitu, aku sering tewas. Apalah dayaku kerana aku serba kekurangan. Kami berbeza bagai langit dengan bumi. Hari silih berganti. Aku terus menderita. Kesihatanku makin merosot. Tubuhku kurus kering dan wajahku yang cantik makin hilang serinya. Pada suatu hari, seorang gadis terpandang wajah sugulku. Gadis itu bersimpati terhadapku lalu membawaku pulang. Aku ditanam di halaman rumahnya. Dia menjagaku bagai menatang minyak yang penuh. Aku dibajai dan disirami dengan penuh kasih sayang. Kini aku semakin sihat, tubuhku mula berisi dan wajahku kian berseri. Aku menarik nafas lega kerana deritaku sudah berakhir. Jom kita baca sedikit fakta sains di sebelah sana. Tumbuh-tumbuhan bersaing antara satu dengan yang lain untuk mendapatkan air, nutrien, cahaya matahari dan ruang. Oleh sebab itu, tumbuh-tumbuhan yang hidup di sesuatu kawasan yang sesak perlu menyesuaikan diri untuk mendapatkan keperluan tersebut. Sebagai contoh, ada tumbuh-tumbuhan yang tumbuh lebih tinggi untuk mendapatkan cahaya matahari. Akar pokok pula ada yang menjalar jauh ke dalam tanah untuk mendapatkan air. Baiklah, jadi berdasarkan petikan ini, jom kita jawab beberapa pernyataan yang mana kita akan dapatkan maklumat melalui ataupun berdasarkan petikan ini.
Jom cikgu bantu kamu, dan kamu juga bolehlah jadikan jawapan yang telah cikgu hasilkan ini sebagai panduan, yang mana kamu boleh menggunakan ataupun menjawab penyataan ini menggunakan ayat sendiri. Baiklah, kita lihat penyataan yang pertama ataupun nombor 1. Nyatakan masalah yang dihadapi oleh Melur. Jawapannya, masalah yang dihadapi oleh Melur ialah Melur terpaksa bersaing dengan pokok-pokok yang besar bagi mendapatkan keperluannya seperti air, udara dan cahaya matahari. Seterusnya, yang kedua, apakah punca yang menyebabkan masalah tersebut? Terangkan. Jawapan, masalah itu berlaku kerana Melur tinggal di kawasan yang banyak terdapat pokok seperti pokok bidara, pokok kemboja dan pokok sena. Seterusnya, penyataan ketiga. Jelaskan kesan masalah tersebut terhadap Melur. Jawapan, masalah tersebut menyebabkan Melur menjadi kurang subur dan tidak cantik. Seterusnya, penyataan yang keempat. Mengapakah tumbuh-tumbuhan bersaing antara satu dengan yang lain? Jelaskan. Jawapan, tumbuh-tumbuhan bersaing antara satu dengan yang lain untuk mendapatkan nutrien, cahaya matahari dan ruang. Seterusnya, pernyataan yang terakhir, tafsirkan maksud ayat yang berikut. Aku menarik nafas lega kerana deritaku sudah berakhir. Jawapannya, maksud ayat tersebut ialah Melur berasa lapang dada kerana dia tidak perlu lagi bersaing dengan pokok-pokok lain yang lebih besar daripadanya untuk mendapat air, makanan dan cahaya matahari. Baiklah, jadi lengkap sudah semua pernyataan yang mana kita telah jawab berdasarkan petikan sebentar tadi. Baiklah, jadi itu sahaja pembelajaran kita untuk kali ini. Semoga apa yang kita belajar dapat memberi manfaat, seterusnya membantu kamu untuk meningkatkan penguasaan anda dalam subjek bahasa Melayu. Semoga kita berjumpa lagi dalam pembelajaran yang akan datang. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye.